أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita mulakan program Mau'izah kita pada pagi ini dengan sama-sama kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan tabi'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang sedang menyaksikan secara langsung program Mau'izah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia-Nya Allah taala telah memberikan kita ruang dan peluang pada pagi ini untuk bersama-sama di dalam satu majlis ilmu, majlis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memilih jalan-jalan yakni menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke syurga. Sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi ini, pada ketika dan saat ini kita rafakkan rasa syukur yang tidak terhingga. Kita masih lagi diberikan peluang untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi peluang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkebetulan kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, yakni bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat dikasihi oleh semua orang, seorang nabi yang sangat dikasihi oleh semua makhluk, seorang nabi yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, saya kira di mana-mana tempat sekalipun, di masjid, di surau, di jabatan kerajaan, di mana-mana badan organisasi, pasti masih lagi meraihkan sambutan Maulid Nabi ataupun bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ini sudah tentunya lah berkaitan dengan Maulid Nabi ataupun bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah tauladan atau teladan ummah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah rakamkan dalam satu ayat dalam suratul Ahzab ayat ke-21 yang biasa kita dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada satu contoh ikutan yang baik. Allah Ta'ala telah mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perilaku baginda, segala akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang perlu diteladani dan boleh ataupun saya kira menjadi tauladan untuk semua orang. Kerana tidak ada yang tidak baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah Ta'ala merakamkan lagi dalam satu ayat dalam suratul Qalam ayat yang keempat yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu engkau ya Rasulullah ada satu akhlak yang sangat hebat, yang sangat mulia tuan-tuan. Allah Ta'ala menggunakan perkataan azim itu adalah satu pengiktirafan kepada Nabi SAW, iaitu Nabi mempunyai akhlak yang sangat mulia, yang tidak dapat ditandingi oleh semua orang. Kerana Nabi lah di antara manusia yang paling baik. Nabi lah manusia yang paling hebat dari segi akhlak dan segala-galanya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan sudah tentunya lah, sebab itulah Nabi SAW dikasihi oleh semua orang. Kita lihat bagaimana para sahabat, para tabi'in apabila kehilangan Nabi begitu sedih. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi ni akhlaknya sangat baik. Disayangi sebab akhlaknya begitu mulia. Saya teringat ada satu kisah yang berlaku tatkala apabila Nabi wafat tuan-tuan. Di antara para sahabat yang paling sedih adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Seorang sahabat Nabi yang begitu rabat dengan Nabi tuan-tuan. Apabila Nabi wafat, Bilal bin Rabah meletakkan jawatannya sebagai tukang azan. Lalu diceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, aku nak letak jawatan. Ya, kerana aku dah tak boleh jadi tukang azan. Ya, kerana aku dah tak mampu untuk jadi tukang azan kerana Nabi dah wafat. Kalau aku azan apabila sampai lafaz asyhadu anna Muhammad, aku tak boleh teruskan kerana aku terlalu sedih kerana Nabi sudah tak ada. Jadi Abu Bakar pun dalam berat hati terpaksa melepaskan Sayyidina Bilal bin Rabah ini, dan Sayyidina Bilal bin Rabah pergi merantau ke Syria. Ada pendapat menyatakan bahawa Sayyidina Bilal ini dia bertukar profesi sebagai seorang tentera. Ya, dalam 2-3 tahun berduduk Syria tuan-tuan, satu malam Sayyidina Bilal bin Rabah ini bermimpi. Bila bermimpi tuan-tuan, Nabi SAW berkata kepada Bilal, Bilal, kamu tak rindu ke aku Bilal? Kamu dah lama tak jenguk aku Bilal. Dalam mimpinya Sayyidina Bilal telah mendapat satu ilham, ataupun dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW telah datang kepadanya menyatakan bahawa adakah dia tidak rindu kepada Muhammad. Subhanallah tuan-tuan. Keesokan paginya Sayyidina Bilal telah beritahu isterinya bahawa dia nak pergi ke Madinah. Dalam satu kita sebut sebagai satu lawatan singkat lah, kerana teringat mimpi Nabi SAW. Dan Sayyidina Bilal datang ke Madinatul Munawwarah disambut oleh para sahabat, disambut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disambut oleh Sayyidina Umar. Allah tuan-tuan. Sayyidina Bilal datang ke Madinah tuan-tuan, semua orang menangis. Menangis kenapa tuan-tuan? Bukan menangis kerana Bilal itu, menangis kerana teringatkan Nabi SAW. Sehingga kan penduduk Madinah pada ketika para sahabat meminta sesuatu hajat kepada Bilal. Bilal, kamu ni dah lama tak azan Bilal, kami rindu nak dengar kamu azan ya Bilal. Dia kata, aku tak boleh azan, aku ini adalah muazzin untuk Nabi SAW sahaja. Ya. Para penduduk Madinah meminta pada Bilal semata-mata untuk melepas kerinduan. Tapi Sayyidina Bilal tak nak tuan-tuan. Tapi bagus tuan-tuan, para sahabat ni bijak. Dia gunakan cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain ini, pergi pujuk Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini telah dipujuk oleh Hasan Husain, pakcik-pakcik, tolonglah azan pakcik. Kami dah lama tak dengar pakcik azan. Dulu masa kami kecil-kecil, pakcik azan, tolonglah. Jadi, apabila Sayyidina Bilal ini mendapat satu permintaan daripada cucu Nabi SAW, tak mampu dia tolak, kerana itu adalah pertalian darah Nabi SAW. Jadi Sayyidina Bilal ni pun azanlah juga. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai lafaz asyhadu annamu, asyhadu annamu, asyhadu annamu. Sayyidina Bilal tidak mampu untuk meneruskan azannya kerana terlalu rindu Nabi SAW tuan-tuan. Ya, dan pada ketika itu bukan sahaja Sayyidina Bilal ini menitiskan air mata menangis, tapi seluruh penduduk Madinah menangis apabila mendengar Sayyidina Bilal bin Rabah ni azan, dan lalu berkata, aku tak mampu untuk teruskan azan ini kerana aku terlalu rindu kepada Nabi SAW. Dan pernah disebutkan dalam satu sirah Ibnu Hisham menyatakan bahawa tidak ada waktu yang pada ketika itu paling sedih adalah ketika peristiwa ini berlaku. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukti di antara sebab apa Nabi SAW ini disayangi oleh semua orang.
disayangi oleh seluruh umat kerana akhlaknya yang begitu mulia, tuan-tuan. Dan ada satu kisah yang mungkin boleh jadikan iktibar bersama, tuan-tuan. Ketika Nabi SAW balik menunaikan haji yang terakhir sebelum baginda wafat, tuan-tuan, Nabi telah ditimpa gering atau ditimpa sakit. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Nabi telah demam 17 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Jadi pada ketika itu Nabi SAW tidak mampu untuk menjadi imam, lalu meminta pada para sahabat untuk menggantikan baginda menjadi imam di dalam solat. Dan di antara adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di pada ketika itu para sahabat Nabi, para jemaah itu terlalu rindu pada Nabi kerana sudah tidak lama tidak mendengar suara Nabi SAW. Jadi di antara sahabat ini pergi kepada sahabat Nabi yang lain, berkata, kamu pujuklah Nabi Muhammad, kami terlalu rindu Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat Abu Bakar pergi memberitahu perkara ini kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini pergi kepada Sayyidina Aisyah, lalu meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, kami semua dah rindu padamu ya Rasulullah. Tolonglah dapat tengok muka sekejap pun tak apalah ya Rasulullah. Tak lama sekejap pun tak apalah, tak apa. Tolonglah. Jadi Rasulullah dalam keadaan yang gering, yang sakit, baginda terus pergi ke dewan solat ataupun di masjid menyatakan bahawa, wahai sahabat semua, aku ni mungkin hidup dah tak lama. Jadi pada hari ini aku ambil kesempatan kepada semua, sekiranya aku ada buat kesilapan, tolong maafkan aku. Sekiranya ada apa-apa yang masih belum diselesaikan, tolong bagi tahu aku, kita akan selesaikan sekarang. Dia apabila para sahabat mendengar ini, ada seorang sahabat yang bernama Uqashah Muhsan atau Muhsin. Bangun, dia kata, Ya Rasulullah, aku ada sesuatu yang nak beritahu pada kamu ya Rasulullah. Ya. Dulu satu ketika peperangan ya Rasulullah, unta kamu ya Rasul dan unta aku duduk bersebelah-sebelahan. Ketika kamu naik ke atas unta itu untuk melibas unta, tiba-tiba tali itu terkena pada unta aku ya Rasulullah. Jadi pada hari ini aku nak qisas, aku nak balas balik apa yang telah engkau lakukan kepada unta aku. Terkejut para sahabat. Sayyidina Abu Bakar menjeling kepada Uqashah ini, oi, berani dia ni. Berani cakap begini pada Rasulullah. Kan? Ada yang mati Rasulullah, jangan layan dia ni. Terlalu biadab Uqashah ni, dia kata begitu. Terkejut semua orang. Tapi hebatnya Rasulullah ni, tuan-tuan, dia tidak melata. Lalu dia kata, Sayyidina Bilal, kamu balik ke rumah, tolong ambil tongkat bagi padaku. Dalam keadaan yang serba salah, Sayyidina Bilal balik, ambil tongkat, beri kepada Rasulullah. Ya Uqashah, kamu datang ke sini, ya Uqashah. Kamu datang ke sini. Dia berikan Uqashah ni, tongkat ni, dan Rasulullah membuka sedikit pakaian yang ternampak kulit perut ataupun bahagian perutnya ya Rasulullah. Kamu pukullah, kamu balaslah apa yang telah aku lakukan terhadap kamu ya Uqashah. Tuan-tuan, nak tahu apa yang terjadi, tuan-tuan? Uqashah ini apabila melihat perut Nabi SAW, beliau terus mengucup perut Nabi SAW, tuan-tuan. Menangis pada ketika itu seluruh yang berada di situ, tuan-tuan. Ya Rasulullah, tidak mungkin akan ada sesiapa yang mahu memukulmu ya Rasulullah. Aku buat begini ya Rasulullah, aku takut nanti di mahsyar nanti aku tidak dapat bertemu dengan kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan, para sahabat sanggup berbuat demikian, tuan-tuan, kerana terlalu inginkan untuk bersama Nabi SAW. Bukan satu kesalahan pun, itu adalah satu taktik sebab dia bersama dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Begitulah, tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW ini disayangi oleh semua orang, disayangi oleh para sahabat, ya, kerana akhlaknya yang sangat mulia, akhlaknya yang begitu indah. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu contoh akhlak yang sangat luar biasa. Kenapa saya kata luar biasa? Kerana tidak ada akhlak yang baik melainkan akhlak Nabi SAW. Bukan saya kata tidak ada orang akhlak baik. Para sahabat akhlaknya sangat hebat, para tabi'in akhlaknya sangat hebat. Tetapi akhlak Nabi ini, tuan-tuan, tidak mampu ditandingi oleh sesiapa. Sebab itulah kita katakan bahawa Nabi SAW ini, Rasulullah ini sebagai satu tauladan kepada semua orang. Teladan ummah yang patut kita ikut, tuan-tuan. Tuan-tuan muslim-musliman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya barukan bagaimana akhlak Nabi ini boleh dijadikan teladan kepada kita, tuan-tuan.
bagaimana dia boleh menjaga hati semua orang. Saya juga teringat satu kisah juga yang berlaku. Satu hari Nabi SAW telah diajak oleh seorang sahabat yang baru balik daripada musafir membawa makanan ataupun buah-buahan. Lalu diajak juga pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi apabila Nabi SAW ini datang ke rumahnya makan, ambil sebiji limau ini, beliau ni makan. Dia datang dulu, dia makan dulu SAW. Dia makan seorang, dia tak ajak sahabat-sahabat yang lain. Sahabat ni tengok aja dia. Dia kata, Nabi ni makan seorang tak ajak kami ke? Kan dia kata, pelik. Sampailah Nabi habis makan limau ni, dan dia basuh balik. Mereka pun balik. Jadi para sahabat ni pelik. Kenapa Nabi ni makan buah yang telah diberikan kepada sahabat yang musafir tadi, tapi tak ajak langsung orang lain makan? Jadi sahabat Nabi ni bertanyalah, salah sahabat Nabi, ya Rasulullah, tadi kamu ajak kami makan sama-sama, kamu makan buah limau, akhirnya kamu makan sendiri, tak ajak kami. Lalu Nabi menjawab, wahai sahabat, sabar. Sebenarnya sebab apa saya tak bagi, sebab apa aku tak bagi kamu makan tadi? Kerana buah limau yang aku makan tadi masam. Kalau aku bagi kamu makan nanti, kamu tak boleh kontrol emosi. Kamu cakap, ish, masamnya. Ish, apa masamnya? Kamu tak boleh kontrol. Sebab itulah saya makan sampai habis. Aku makan sampai habis kerana tahu bahawa limau itu masam. Dan saya takut nanti kalau kamu berkata yang sedemikian, kalau beri kamu makan, kata masam begitu akan mengecikkan hati tuan rumah. Begitu akhlak Nabi, tuan-tuan. Dia sanggup jaga hati tuan rumah. Makanan tu, buah itu walaupun masam, tetapi tidak menunjukkan bahawa buah itu masam. Semata-mata untuk menjaga hati tuan rumah tadi, tuan-tuan. Itu akhlak Nabi. Kita mungkin tak boleh mampu, ya. Kadang-kadang kita duduk depan-depan ni, apalah ni kan makan kat rumah, ini benih kolesterol ni. Ini kencing manis. Cakap depan tuan rumah, tuan-tuan. Apa perasaan tuan rumah kalau kita kata beginian? Dia hidangnya kambing, ada daging, ini darah tinggi ni. Tunjuk, ini kencing manis, ini kena gout. Dia cakap depan tuan rumah, Allahu Akbar. Sebab itulah di antara beberapa pengajaran yang kita boleh dapat dari peristiwa ini, tuan-tuan, bagaimana kita untuk menjaga hati tetamu. Kita datang rumah orang, kita sebagai tetamu, ataupun kita juga sebagai tuan rumah, kita nak menjaga hati tetamu kita yang datang. Itu akhlak Nabi SAW, tuan. Yang tidak mampu kita nak ikut 100%. Kadang-kadang ada juga tapi tidak 100%. Itu begitu hebat yang akhlak yang ada pada Nabi SAW. Ya? Dan Nabi SAW juga ini tidak juga kata hanya menjaga hati para sahabat. Hati orang kafir, hati orang Yahudi, hati orang jahat yang memusuhi Nabi SAW pun Nabi akan jaga hati mereka. Sebab itulah adalah teladan ummah. Juga saya teringat satu kisah yang berlaku, yang masyhur juga kisah ini. Ya. Satu hari ada seorang badui. Orang badui ni kalau di Malaysia ni kita boleh anggap semacam orang asli lah. Orang asli. Orang badui ni tiba-tiba datang berlari, masuk ke masjid. Entah mungkin agaknya di luar air tak ada ke dan sebagainya. Orang badui ni datang ke penjuru masjid ini. Lalu dia buang air kecil, tuan-tuan. Kalau kat sini dia begitu, kat situ. Dia kencing situ, tuan-tuan. Para sahabat yang sedang beriktikaf pada ketika itu terkejut. Ya. Hampir untuk menghalang badui itu. Mungkin orang Arab disebut mah. Kata tak nak. Jangan. Nak pergi. Tapi Rasulullah larang, tuan-tuan. Sahabat ni pelik. Orang dah kencing dekat hujung masjid ni dah boleh larang lagi. Pelik para sahabat, tuan-tuan. Lalu Nabi menjelaskan. Nabi menjelaskan kepada apa? Kepada sahabat-sahabat nanti, jangan kamu biarkan dia kencing. Kamu tahu tak kalau kamu marah dia kencing, tuan-tuan, apa yang dia akan buat? Mungkin ada dua kemungkinan yang akan berlaku. Yang pertama, mungkin dia akan mengganggu sistem dalam badan dia. Yang kedua, kalau kamu jekah dia dari belakang, dia cabut lari, dia akan lari keliling masjid ni, tuan-tuan. Habis najis lagi susah kita nak cuci, tuan-tuan. Nak panggil cleaner, ya Allah, daripada satu tempat dia berlari, kemungkinan dia berlari, habis satu masjid kena kencing. Nampak tu hebat akhlak Nabi. Kalau kita mungkin tak terfikir begitu. Ya, menjagalah sehingga habis ketika peristiwa berlaku, badui ini berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku,
kau berkatilah Muhammad dan jangan kau berkati orang-orang yang lain. Dia marah sahabat sebab apa? Sahabat tak apa, yang sahabat yang marah tadi. Itu hebat akhlak Nabi SAW. Jaga hati orang Yahudi, itu orang Badui. Itu orang Badui. Ya. Kisah bagaimana Nabi SAW menjaga hati orang Yahudi pula tuan-tuan. Satu kisah juga yang berlaku satu hari. Apabila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar datang kepada Aisyah. Ya Aisyah, tolong beritahu padaku, apakah akhlak Nabi atau amalan Nabi yang Nabi buat yang kamu tahu dan kami tak tahu? Dia kata begitu. Dia tanya Aisyah, ya Aisyah, tolong beritahu kepadaku, apakah akhlak Nabi yang kamu tahu dan kami tak tahu sebab kami nak buat. Kalau boleh kami nak buat apa segala yang Nabi SAW buat. Lalu Aisyah berkata, ketika hayat Nabi SAW, baginda selalu pergi ke penghujung satu tempat ini, berikan makanan kepada seorang Yahudi buta. Ini orang Yahudi tuan-tuan. Yahudi buta pula tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini pergilah ke tempat tu, membawa sedikit makanan dan berikan kepada orang buta Yahudi tadi. Orang buta Yahudi ni tuan-tuan, memang selalu hina Nabi. Dia kata, apalah Muhammad ni, kan ada hati nak jadi Nabi lah, apalah, belagak semacam. Mengata Nabi. Udah buta Yahudi mengata Nabi. Dia tak tahu sebelum ni yang bagi makan itu adalah Muhammad. Jadi apabila kematian atau kewafatan Nabi SAW ini, Abu Bakar pergi kepada orang Yahudi tadi, berikan makan. Dia kata, beri makanan. Kemana kamu pergilah? Lama tak datang sini, aku lapar ni, kamu tak tengok aku. Kerek dia, tuan-tuan. Kerek Yahudi ni, kan. Orang dah pergi makan. Sebenarnya 3-4 hari tak ada dia beri makan kerana Nabi dah wafat. Tapi sebelum makan ni diam saja. Bagi makan. Dia kata, dia bagi makan. Sambil makan tu dia boleh cerita kepada Muhammad. Dia boleh cerita kepada Abu Bakar. Dia kata apa? Dia tu, kau tahu Muhammad tu. Muhammad tu dia kata, ada hati nak jadi Nabi. Dia kutuk-kutuknya Muhammad. Tengah-tengah makan, boleh pula dia kata, kamu slow sikit lah makan. Janganlah gopoh sangat. Usap padaku. Kan? Sedang-sedang disuapkan, Abu Bakar suap kepada Yahudi ni tadi, dia kata, aku rasa yang suap aku sebelum ni tak ada macam ni, baik kamu beritahu siapa kamu. Dia kata, dia kata, orang yang suap aku sebelum ni elok je lembut. Dia ambil roti ni, dia akan celup dia dalam air minuman dulu, bagi baru makan dah lembut, bagi masuk ke dalam mulut aku. Dia kata begini, ini nampak macam kasar semacam, katanya. Baik kamu beritahu siapa kamu. Dia buta tak nampak. Lalu Abu Bakar kata, aku adalah Abu Bakar. Abu Bakar, habis sebelum ni siapa yang beri makan pada aku? Yang beri makanan pada kamu, wahai si fulan, si Yahudi tadi, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut orang Yahudi dia tadi. Habis mana Muhammad? Muhammad telah wafat, wahai si fulan. Menangis orang Yahudi ni tadi tuan-tuan. Yang kutuk-kutuk dia menangis. Kenapa? Kerana dia tidak sangka selama ini yang menyuap makanan di mulutnya adalah Nabi SAW. Allahu Akbar tuan-tuan. Macam manalah orang semua tak sayang Nabi tuan-tuan. Orang Yahudi pun dia jaga hati. Orang sama-sama Muslim lagilah dia jaga hati. Ya, semua orang dia jaga hati. Kerana apa? Kerana akhlak baginda adalah untuk diteladani. Sebab itulah tuan-tuan yang kita ingin fikirkan pada hari ini, bagaimana kita nak menjadikan akhlak Nabi ini sebagai teladan. Kadang-kadang kita lihat para remaja pada ketika ini, mereka ini kadang-kadang salah untuk memilih role model. Salah untuk memilih contoh. Kerana apa? Kerana masuknya budaya barat, budaya K-pop dan sebagainya. Sehingga kan apabila ditanya tentang siapakah idola kamu, lalu disebutkan namanya artis. Dia tak sebut nama para sahabat, tak sebut nama Nabi. Disebut nama artis tuan-tuan. Tanya, siapakah idola kamu? Idola saya adalah sekian-sekian artis. Disebut nama artis. Kan? Kenapa tidak disebutkan akhlak ataupun idola seorang remaja itu adalah Nabi SAW? Dan ini mungkin adalah peranan kita juga sebagai ibu bapa tuan-tuan. Ya, kadang-kala kalau kita lihat apabila kita berada di rumah tuan-tuan, ramai yang mengamalkan apabila waktu malam, ketika nak tidurkan anak-anak kita yang kecil, ada satu sesi yang disebut sebagai apa? Sebagai bedtime story. Bedtime story. Jadi mak ni ceritalah kepada anak ni, kadang-kadang cerita Harry Potter lah, cerita Arnab dengan kura-kura. Bagus tu, tak ada masalah. Tidak saya kata salah. Tetapi
apakah salahnya sekali-sekala dalam bedtime story ini kita ceritakan tentang Rasulullah. Cerita pada anak-anak kita, kan nak, kan dekat dunia ada seorang manusia yang paling baik. Paling baik. Nanti dialah yang akan selamatkan kita di akhirat nanti. Cerita Muhammad ni baik, Muhammad ni akhlaknya mulia, cerita kan. Tapi dengan syarat kita tahulah ceritanya. Sekali-sekala. Kerana apa? Kerana dia akan terkesan kepada anak-anak ini sampai bila bangun pagi nanti. Ubah sedikit bedtime story kita ni tuan-tuan. Dan apabila dia sampai remaja nanti, maka dia akan terikut-ikut. Kerana suntikan untuk cinta pada Nabi SAW itu telah bermula daripada dia kecil lagi. Apabila dia remaja, dia dah faham, dah kenal Nabi itu siapa, maka dia akan cinta Nabi. Dia akan ikut akhlak Nabi. Itu bagi anak-anak tuan-tuan. Dan kita di antara suami isteri sekalipun boleh juga kan dalam kita sebut sebagai dalam bidang kekeluargaan ataupun kaunseling, ada juga sesi bersama suami dan isteri. Kalau disebut sebagai apa istilahnya, kalau tak salah saya, pillow talk. Pillow talk. Tuan-tuan dengar tak? Pillow talk. Pillow talk. Pillow tu walaupun namanya bantal, kan bukan bantal bercakap. Tapi pillow talk ni adalah sesi suami isteri yang untuk berkongsi masalah sebelum tidur. Apakah salahnya pillow talk itu diisi dengan sedikit-sedikit kisah-kisah Nabi. Usahlah panjang sangat, bukan sampai khutbah Jumaat, bukan sampai ceramah umum, tapi sambil-sambil sembang, kan cerita tentang akhlak Aisyah, akhlak Nabi. Dan mungkin itulah yang boleh kita usahakan. Sebab kita dah tahu bahawa akhlak Nabi ni sangat mulia. Akhlak Nabi ni tidak boleh ditandingi oleh sesiapa. Semua orang sayang pada Nabi. Semua orang sayang pada akhlak Nabi. Dan sudah tentunya ini yang akan menjadi satu perkara yang kita ingat akan sampai bila-bila tuan-tuan. Dan ini juga satu daripada bukti bahawa kita cinta Nabi. Walaupun Nabi dah tak ada, tapi kita sanggup sambut kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun kita tidak pernah hidup bersama Rasulullah, tidak pernah hidup bersama para sahabat baginda, kecintaan baginda terhadap umatnya tidak pernah berbelah bagi. Tuan-tuan, sayang Nabi SAW kepada umatnya memang juga tak dapat kita tandingi. Kalau kita kata kita cinta pada Nabi, cinta Nabi lagi kita daripada dia. Kita mengaku kita cinta Nabi. Aku sayang Nabi, aku sayang Rasulullah, aku sayang Nabi Muhammad. Tetapi kasih Nabi kepada kita lebih lagi daripada kita sayang Nabi sebenarnya. Buktinya apa tuan-tuan? Buktinya ketika di padang mahsyar nanti tuan-tuan, ketika itu kita sedang sibuk dengan diri sendiri. Di mahsyar nanti kita akan sibuk dengan diri sendiri. Keluarga tipu kita pun tak heran tuan-tuan. Masing-masing sedang memikirkan nasib masing-masing. Tetapi sedang kita sibuk memikirkan nasib masing-masing tuan-tuan, Nabi SAW sibuk memikirkan nasib umatnya. Selamat tak umat ni? Selamat tak umat aku ya Allah? Masih lagi boleh berfikir bahawa apakah nasib umat-umatnya. Itu cinta Nabi tuan-tuan. Nabi tak pernah jumpa kita sebelum ni di dunia tuan-tuan. Tapi sayangnya, risaunya pada kita, tak boleh kita tandingi tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat bahawa akhlak peribadi baginda ni terzahir daripada wajah hingga segala-galanya. Sebab itu saya syorkan tuan-tuan, kalau ada dalam kalangan kita yang rajin untuk baca kitab yang bernama Syama'il Muhammadiyah ini tuan-tuan, boleh belilah di kedai-kedai buku. Cerita yang berkaitan tentang akhlak Nabi, peribadi Nabi, tubuh badan Nabi, kita baca dari mula hingga akhirnya tuan-tuan. Baru kita ada rasa cinta sebab kita betul-betul kenal Nabi. Kadang-kadang kita kata kita kenal Nabi, tapi nama ayah Nabi pun kita tak tahu. Nata Muhammad bin apa? Muhammad lupa. Dulu ingat, sekarang tak ingat. Lupa. Siapa nama Datuk Nabi? Banyak tu tak tahulah tu, lupalah tu. Jangan banyak cakap lah, memang lupalah. Siapa nama isteri Nabi? Berapa orang isteri Nabi? Isteri Nabi ada Itu kita lihat bahawa itu bukti kita tidak benar-benar menyayangi Nabi SAW. Baik tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, yang meriwayatkan bahawa dalam sebuah hadis Nabi SAW melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi
wasallam berdoa, Ya Allah, umatku mereka masih berada di dalam neraka. Permintaan Nabi dikabulkan Allah dengan firman-Nya, kami sesungguhnya redha terhadap umatmu dan kami tidak akan menyakitkan hatimu. Maksudnya mereka dikeluarkan dari azab api neraka. Begitu risaunya Muhammad, tuan-tuan. Sayang kepada umatnya. Kalau ada yang masuk ke dalam neraka, minta pada Allah doa supaya dikeluarkan daripada neraka. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab Nabi ni orang baik. Akhlak Nabi ni baik. Ya, walau apa jua dibuat kepada Nabi, Nabi tetap melakukan perkara yang baik. Ya. Dan ada satu hadis Nabi SAW, ya, telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah bin Jadali, Al-Jadali, dia berkata, ya, dalam ini hadis ini terdapat dalam kitab Syamil Muhammadiyah. Dia kata, aku bertanya kepada Aisyah. Ya, Abdullah bin Jadali ini bertanya kepada Aisyah bahawa bagaimanakah akhlak Rasulullah terhadap keluarganya. Ya, dia kata apa? Bagaimana akhlak Rasulullah? Jadi Aisyah berkata, baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah bercakap dengan kata-kata yang kotor, tidak pernah berteriak-teriak di pasar, tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama ataupun yang diperlakukan kepadanya, akan tetapi baginda seorang yang pemaaf dan pengampun. Ya, ceritakan. Ya, mungkin hadis Nabi yang kita biasa dengar, apalah akhlak Nabi? Akhlak Nabi adalah Al-Quran, khuluqul Quran. Tapi hadis Nabi yang lain menyebutkan bahawa di antaranya adalah bagaimana Nabi, ya, menonjolkan akhlaknya mulia dengan apa? Dengan tidak pernah berbuat keji. Maknanya kalau cari perkataan atau cari akhlak yang tidak pada Nabi ni memang tak ada. Memang confirm tak ada. Daripada kecil sampai ke besar. Walaupun Nabi belum dilantik menjadi Rasul lagi, Nabi telah menunjukkan akhlaknya yang sangat mulia. Kalau tengok daripada hadis Nabi ini, bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga dan orang lain. Semua orang dia baik. Jangan kata orang lain, tadi saya dah cerita tentang bagaimana dia berakhlak mulia dengan orang Yahudi, ya, dengan para sahabat, dengan orang Badui. Takkanlah ahli keluarganya dia tidak baik. Malah lebih lagi daripada itu, tuan-tuan. Isteri-isteri baginda Nabi SAW sangat sayang pada Nabi sebab Nabi ni suami yang sangat baik. Kalau kita cari perangai buruk memang tak ada, takkan jumpa. Kerana Nabi sangat baik akhlaknya. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW, ya, tidak pernah melakukan perbuatan yang keji dan tidak pernah memburukkan orang lain. Ini fi'il Nabi. Sifat Nabi yang dia tidak pernah memburukkan orang lain. Ini satu daripada sifat yang biasa kita buat, tuan-tuan. Ya. Kalau kita dah buat, kita mohon pada Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga Allah Ta'ala menghindarkan kita daripada sifat ini, tuan-tuan. Nabi tak pernah burukkan orang lain. Ya. Walaupun kita perbuatan itu buruk, tetapi Nabi ada cara yang lebih hikmah, sama ada untuk menegur atau sebaliknya. Ya. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah bercakap dengan kata-kata yang kotor. Ya. Nabi tak pernah cakap kata kotor, tuan-tuan. Sedikit pun tak pernah, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita ni tak sengaja cakap dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Ya, itu juga, tuan-tuan, sama-samalah kita usaha, tuan-tuan. Kadang-kadang kita faham, kadang bukan sengaja, tak sengaja pun. Kita kadang-kadang terlanggar batu sikit, terlanggar longkang sikit, batu sikit, macam-macam yang keluar, tuan-tuan. Tak belah saya sebut, tuan-tuan pun biasa. Tambah-tambah yang kuat melatah tu, Allahu Akbar. Kalau melatah tu keluar Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim pun tak apa juga. Ini keluar perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Yang keempat, antara akhlak terpuji Nabi SAW yang dijadikan teladan ialah tidak pernah membalas dengan kejahatan yang sama yang diperlakukan kepadanya. Ini sifat Nabi, tuan-tuan. Tak pernah balas. Walaupun orang buat jahat pada Nabi, Nabi tak pernah balas balik. Juga saya teringat satu kisah berlaku. Ada seorang musuh Nabi SAW. Ya. Dia nampak Nabi sedang tidur di bawah pokok. Ya. Orang lelaki ni memang tak puas hati dengan Nabi. Dia nampak Nabi tidur di bawah pokok. Dia pergi ke bawah pokok itu, dia hulurkan pedang, dia letakkan kepada tengkuk Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, ya, kalaulah aku libas kepalamu, Ya Rasulullah, agak-agak siapa yang akan tolong kamu? Rasulullah kata apa? Dia bertenang, dia kata, Allah yang akan tolong aku. Terjatuh pedang tadi, tuan-tuan. Terkejut lelaki ni.
Nampak? Orang hulurkan pedang pada dia, dia boleh cakap dengan tenang, dengan baik. Dia tak balas balik. Kan dia tak balas balik. Itu perangai Nabi, tuan-tuan. Itu perangai Nabi. Kita pun pernah dengar cerita bagaimana Nabi ni pernah diludah, ya, oleh seorang wanita. Ada seorang wanita di satu rumah tu, dia berlalu je, Nabi SAW lalu ke rumah dia ni, di antara satu perkara yang pasti dia akan buat, dia akan ludah kepada Nabi SAW. Punya marah Nabi, memang tak suka Nabi. Dia ludah Nabi. Tapi Nabi tak pernah balas pun. Apatah lagi membalas dengan ludah yang sama pada dia. Ya. Satu hari, orang wanita yang ludah ni tadi, tuan-tuan, jatuh sakit. Ya. Jatuh sakit. Tiba-tiba, hari tu tak ada orang ludah Nabi. Jadi orang beritahu kata, ada orang sedang sakit. Ya. Ada seorang yang sakit. Jadi Nabi SAW ni pergi bawa makanan daripada rumah, dia pergi kepada wanita yang ludah dia tadi. Ya. Terkejut wanita tadi, yang datang tadi adalah Nabi SAW yang ludah dia tadi, tuan-tuan. Terkejut tengok Nabi yang datang ziarah dia, yang selalu ludah dia, tuan-tuan. Lalu wanita ini terus menguskan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia masuk Islam, tuan-tuan. Itu hebatnya. Nabi kadang-kadang tak perlu berceramah macam kita. Kita berceramah, berbuih mulut pun tak juga boleh ubah sikap manusia. Tak boleh juga nak jadi dakwah yang terbaik. Nabi ni kadang-kadang tak perlu ceramah, tak perlu adakan apa-apa talk atau sebagainya. Hanya dengan akhlak Nabi, orang boleh terpaut lalu ikut dengan cara Nabi SAW. Ya, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, di antara istifadah ataupun pengajaran daripada hadis yang sebutkan tadi, Rasulullah SAW adalah seorang yang pemaaf kepada orang lain. Ya. Pemaaf pada orang lain. Maknanya sifat pemaaf Nabi ni, tuan-tuan, juga mungkin tak dapat ditandingi oleh kita, tuan-tuan. Nabi memang pemaaf. Kalau kata tak, orang tu tak minta maaf pun, Nabi dia akan memaafkan. Itu di antara sifat-sifat yang kita kena cuba usahakan, tuan-tuan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah sebut dalam Quran, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Allah Taala sebut, ya, di antara ciri-ciri ahli syurga ini, tuan-tuan, ciri-ciri orang bertakwa ini adalah orang yang suka memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Kenapa Allah sebut dalam Quran ini adalah ciri orang-orang bertakwa, ciri-ciri ahli syurga? Kerana ini juga adalah ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW. Nabi pasti memaafkan. Sebab itulah kita cubalah untuk memaafkan, memohon maaf, meminta maaf, memaafkan dengan hati yang penuh ikhlas, tuan-tuan. Saya faham kadang-kadang susah kita nak maafkan. Ialah setelah orang berbuat baik, telah berbuat sesuatu kepada kita, berbuat kejahatan kepada kita, ya, kita pun sangat terasa, tuan-tuan. Ya, kita pun maafkan dalam keadaan yang kadang-kadang tidak rela. Maaf, tapi susah nak lupa. Sebab itulah kita cuba untuk memaafkan dan melupakan. Maaf dan cuba lupakan. Itu adalah standard maaf yang paling baik. Memberi maaf yang paling baik, memaafkan yang paling baik. Kerana itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, orang tak pernah kita sebut sebagai orang kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang bukan tetapi dia cemburu dengan akhlak Nabi ni sangat baik. Kenapa lah Nabi ni baik sangat? Ya, kenapa dah Rasulullah ini sangat mulia akhlaknya? Ya, bukan sekadar manusia tetapi makhluk di seluruh dunia, makhluk di bumi ini sangat juga menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat tandingi. Sebab itu Nabi adalah Nabi yang terakhir, yang paling mulia. Tak ada siapa yang boleh tandingi. Kalau kita lihat bahawa jumlah Nabi 124,000 tu, 124,000 Nabi, jumlah Nabi saja. Jadi Allah Ta'ala pilih daripada 124,000 ini 313 atau 314 dia pilih menjadi Rasul. Dan daripada jumlah ini Nabi pilih lagi 25 orang menjadi Rasul yang wajib diketahui.
25 ni pun tuan-tuan, Allah tapis lagi ada 5 Rasul yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi, iaitu Rasul yang banyak cabaran dan dugaan, yang sudah pasti inilah 5 Rasul yang hebat. Dan Allah pilih seorang lagi dalam kalangan Rasul yang terhebat ini, seorang Nabi yang menjadi penghulu segala Nabi, walaupun dialah Rasul yang terakhir, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah tuan-tuan, saya kira bercerita tentang akhlak Nabi ini tak habis. Ya, kerana setiap inci perkataan, setiap inci perbuatan yang Nabi SAW buat ini adalah untuk dijadikan teladan. Ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ya, Nabi diutuskan ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau tak ada Nabi, tuan-tuan, tak tahulah kita jadi apa. Tak tahulah di mana akhlak kita. Tak tahulah di mana adab kita, tuan-tuan. Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak kita. Walaupun Nabi dah tak ada, tapi Nabi mampu untuk menyempurnakan akhlak kita melalui hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, bersama dengan bulan Maulid Nabi ini, bulan kelahiran Nabi SAW ini, marilah sama-sama kita jadikan bulan ini adalah bulan yang untuk memperingati segala perjuangan Nabi. Bulan untuk kita memperingati semua akhlak Nabi. Bulan untuk kita mempelajari, untuk mengikuti semua sunnah dan akhlak Nabi SAW. Kerana di antara yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti adalah Nabi SAW. Nyatakan hasrat kita, nyatakan bukti kita cinta pada Nabi dengan banyak berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Bagus dalam kalangan kita yang ada buat majlis maulid ataupun bacaan maulid, ada buat qasidah dan sebagainya. Tetapi itu juga tidak cukup, tuan-tuan. Ya, mungkin kita boleh sambut dengan kata untuk menyatakan rasa kegembiraan. Ya, rasa gembira. Tetapi tidak cukup sekiranya kita tidak mengamalkan apa yang Nabi buat. Sekiranya kita tidak mengikut apa yang Nabi perintahkan. Sekiranya kita tidak ikut apa yang Nabi larang. Ya, kita tak nak begitu. Kan, kita pergi mana-mana qasidah pun begini, ikut full. Alhamdulillah, kita nasyid lagu apa-apa qasidah yang kadang-kadang boleh meruntun jiwa kita. Tak apa, Alhamdulillah. Kan, qasidah seorang yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi Arab yang semua orang hafal. Satu ketika dulu lagu ini viral. Bila dia nyanyikan lagu ini, semua orang akan menangis. Dan di antara lirik-lirik qasidah ini diambil daripada syair-syair yang telah dinukilkan oleh para tabi'in. Tuan-tuan pun biasa dengar. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurban habib biqurbihi nafsu tatim wa tad'u Allah fayujib anwaru taha la taghib Balighna liqahu ya mujib. Semua orang tahu lagu ni. Ada di antara kita bila menyanyi lagu ni menangis, kan, teringat Nabi SAW. Tapi adakah dengan cara kita menyanyikan saja, dengan kita mengqasidahkan saja, bahawa itu sudah cukup? Tapi sudah tentu tidak cukup, tuan-tuan. Kerana kita kena tunjukkan lagi, lebih lagi bukti cinta kita kepada Nabi SAW dengan sama-sama kita untuk meneladani segala akhlak dan peribadi Nabi SAW untuk kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ikut segala akhlak Nabi, ikut cara Nabi, insya-Allah kita dan keluarga kita sentiasa akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah tentu kita akan mengikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah di antara perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Sedikit perkongsian saya pada pagi ini bersempena dengan program Mau'izah edisi Maulid Nabi SAW. Kita bercerita tentang Nabi, kita bercerita tentang akhlak Nabi, kita bercerita tentang apakah pernah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Mudah-mudahan dia menjadi satu motivasi kepada kita untuk menjadi hamba yang hebat, umat Muhammad yang hebat. Mudah-mudahan kita semua yang sedang menonton secara langsung program ini, sama ada dalam live Facebook, di rumah, di pejabat dan sebagainya,
kita ini dipilih oleh Allah sebagai umat yang akan diselamatkan nanti daripada azab api neraka, insya-Allah. Ampun maaf dari saya jika terdapat kekurangan kesilapan dalam penyampaian saya pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu sudah tentu datang daripada diri saya sendiri yang penuh dengan kelemahan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah
dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat, seperti Rasul dan sahabat.